Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam kepimpinan. Bersama saya Fahmi Syukur untuk mengulas, mengupas dan memahami isu kepimpinan abad ke-21. Kepimpinan merupakan proses mempengaruhi pengikut untuk mencapai matlamat. Walau bagaimanapun, mengapakah sesetengah pemimpin dapat mencapai kejayaan yang tertinggi sedangkan sebahagian daripada pemimpin lain hanya kekal sebagai pengikut ataupun kekal pada takluk yang lama sebagai pemimpin. Teori ini dijelaskan dalam teori kepimpinan kontingensi di mana bukan hanya satu style yang dapat menentukan kejayaan kepimpinan, tetapi terdapat 3 faktor yang lain, iaitu pertama, komposisi pengikut yang dibawa, kedua, kesesuaian tugasan, dan yang ketiga, barulah style kepimpinan. Teori kontingensi kepimpinan ini telah dibangunkan pertengahan abad ke-20 dan terdapat pada hari ini 4 model utama yang dibincangkan dalam teori kontingensi. Yang pertama, diperkembangkan pada tahun 1964 oleh Fred Fielder. Fred Fielder menyatakan style kepimpinan itu terdapat 2 bentuk. Yang pertama mengutamakan hubungan dan yang kedua berdasarkan tugas. Model kontingensi yang kedua adalah situational theory yang dibangunkan oleh Hershey and Blanchard pada tahun 1969 di mana sesuatu pemimpin itu bergantung kepada kematangan pengikut-pengikutnya. Model yang ketiga pula Path Goal Theory yang dibangunkan oleh Robert House tahun 1971 yang menyatakan seorang pemimpin perlu menjajarkan matlamat dengan khusus kepada pengikut dan seterusnya memberi sokongan yang penuh dan padu kepada pengikut untuk mencapai matlamat tersebut. Manakala yang keempat adalah model Normative Decision Making oleh Vroom, Yeto dan Lego pada tahun 1973 dan diperbaharui pada tahun 1988 oleh Yeto. Di mana teori ini membolehkan pengikut membuat keputusan berdasarkan kepada kes-kes yang mempunyai kepentingan yang rendah. Persoalannya pada hari ini, teori kontingensi kepimpinan ini dibentuk sekitar pertengahan abad ke-20. Hari ini kita telah berada pada abad ke-21. Persoalannya, bagaimanakah kepimpinan abad 21 ini dapat menyesuaikan keadaan dalam teori-teori ini untuk membentuk kepimpinan yang berjaya? Cabaran abad ke-21 nyata jauh lebih berbeza berbanding abad ke-20. Ini jelas dalam 3 faktor yang dapat dilihat pada hari ini. Yang pertama, peningkatan tahap pendidikan umumnya melahirkan pengikut-pengikut yang mempunyai tahap pendidikan yang lebih baik. Lebih banyak arguments akan memerlukan satu kaedah pengurusan yang lebih matang dan dalam masa yang sama juga dapat meningkatkan profesionalisme di kalangan pengikut. Yang kedua, keperluan untuk membuat keputusan dengan lebih cepat dan lebih tepat. Masa itu emas bagi organisasi korporat, peluang-peluang baru akan wujud dan keputusan yang cepat akan membolehkan keuntungan dicipta melalui peluang-peluang baru ini. Yang ketiga, adakah ledakan teknologi dan maklumat serta capaian data. Pada hari ini jelas, teknologi ini bukan saja dapat diakses oleh pemimpin seperti suatu masa dahulu, tetapi ia juga dapat diakses oleh pengikut sebagaimana pemimpin. Maka, apakah yang perlu dilakukan oleh pemimpin abad ke-21 untuk mencapai dan menyesuaikan diri dengan cabaran abad ke-21? Kami gariskan 3 elemen utama untuk dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin. Yang pertama, empowerment pengikut. Pemimpin boleh empower pengikut di mana mereka memberikan keupayaan ataupun mengupayakan pengikut-pengikut supaya dapat menjadi lebih matang dengan segera. Empowerment pengikut membolehkan keputusan dilaksanakan dengan lebih cepat dan lebih tepat serta lebih pantas. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, cabaran abad ke-21
mempunyai pengikut-pengikut yang mempunyai tahap pendidikan yang lebih baik, mempunyai tahap pemikiran yang lebih baik. Maka jelas, teknologi untuk mengempower pengikut adalah sesuatu yang perlu bagi abad ke-21. Yang kedua adalah untuk melaksanakan matlamat daripada secara bersendirian kepada matlamat secara bersama. Sesi libat urus antara pemimpin dan pengikut boleh dilaksanakan dan seterusnya mewujudkan matlamat-matlamat yang boleh dicapai antara pengikut dan pemimpin. Ini seterusnya membolehkan matlamat ini dicapai dengan lebih mudah oleh pengikut-pengikut kerana mereka rasa termotivasi dan mempunyai rasa kebersamaan untuk mencapai matlamatnya. Ini adalah jelas sebagaimana part goal theory yang telah diperkenalkan oleh Robert House. Elemen yang ketiga adalah daripada mengarah kepada mempengaruhi. Mengarah bererti memberikan tekanan kepada pengikut tanpa memberikan mereka perenduan yang jelas. Era ledakan informasi dan mudahnya capaian maklumat membolehkan pengikut memahami matlamat dan hasrat organisasi. Dan ini jelas, pemimpin-pemimpin yang mempunyai kuasa pengaruh yang tinggi dapat memotivasikan pengikut-pengikut mereka sebagaimana yang diperlukan di dalam situasi semasa. Berdasarkan Fielder Contingency Theory, kepimpinan style berasaskan hubungan akan menjadi pilihan pada abad ke-21 ini. Ruang flexibility individu akan memberikan lebih banyak ruang kepada pengikut-pengikut sama ada dalam bentuk reward power dan akan lebih mudah menjadikan pengikut mematuhi dan melaksanakan matlamat serta rasa dihargai. Jelas sebagaimana dikatakan oleh John C. Maxwell, leadership is influence. Kesimpulannya, pemimpin abad ke-21 perlu berubah. Mempunyai pemikiran yang lebih terbuka akan membolehkan keperluan fleksibiliti pengikut akan dapat dipenuhi. Ini seterusnya akan membolehkan matlamat dicapai dengan lebih efisien. Abad ke-21 menunjukkan style dan dogma kepimpinan yang cenderung ke arah hubungan antara pemimpin dan pengikut membolehkan pemimpin itu mencapai kejayaan yang lebih baik. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam kepimpinan.